pembentukan kabinet pada tahun lepas, itu mula-mula kerajaan Madani ditubuhkan, tidak dinafikan bahawa asasnya adalah faktor politik kerana sokongan yang diterima oleh Perdana Menteri pada ketika itu adalah daripada 19 entiti parti politik yang berlainan. Itu adalah hakikatnya. Sebab itu dikatakan di setengah-setengah kementerian tidak cocok diterajui oleh seseorang itu. Tapi kali ini kalau kita lihat, keputusan yang dibuat adalah keputusan pelantikan berasaskan sebab strategik. Ada sebabnya. Sebab itu saya melihat pelantikan Menteri Kewangan kedua, Dato' Amir, adalah untuk memberi tumpuan yang lebih oleh seorang teknokrat profesional, dan di samping itu Menteri Kewangan pertama, Datuk Seri Anwar, dapat menumpukan perhatian sebagai jawatan hakiki beliau, iaitu sebagai Perdana Menteri Ekonomi Geopolitik umpamanya. Jadi kemungkinan besar lepas ini banyak dasar-dasar fiskal, kita akan melihat banyak Menteri Kewangan kedua yang mengumumkannya. Dan begitu juga dengan penubuhan dua kementerian baru. Bukan sebenarnya untuk memberi jawatan kepada menteri-menteri berkenaan, tetapi ada keputusan dasar strategik ini. Kementerian Guna Tenaga yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri umpamanya, kerana Datuk Seri Anwar daripada mula lagi mahu Malaysia menggunakan tenaga secara bijak, secara pintar, ataupun lebih mengharapkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui umpamanya. Jadi cocok kementerian baru ditubuhkan sesuai dengan hasrat Datuk Seri Anwar. Begitu juga dengan Kementerian Digital, kerana mengikut struktur format ekonomi madani, ekonomi digital dijangka memberi sumbangan yang agak besar kepada KDNK negara. Umpamanya Malaysia mahu menjadi hub pusat data, bukan sahaja di Asia Tenggara tapi bagi Asia Pasifik, Indo-Pasifik umpamanya. Jadi kementerian itu ditubuhkan khusus untuk memastikan bahawa perjalanan Malaysia ke arah ekonomi digital itu tidak terencat. Jadi itu yang dikatakan sebagai pembentukan kabinet ini adalah atas sebab-sebab strategik. Begitu juga dengan pertukaran portfolio. Jangan lupa ya, 3 orang kuat UMNO. Datuk Khalid Nordin, Datuk Muhammad Hassan Tok Mat, dan juga Datuk Seri Zamri Kadir bertukar portfolio. Jadi ini dikatakan lebih menarik kenapa dilakukan, dan kalau dikaitkan dengan dua ahli parlimen yang masuk dalam kabinet, iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan juga Datuk Seri Norani Ahmad, maka itu kita dapat membacanya apa tujuan strategik berlaku pertukaran portfolio dan kemasukan dua ahli parlimen UMNO yang baru.